Okey, kita buat semakan audio jap Semakan audio, semakan notification ke apa ke benda semua ni. Kita tengok dulu apa yang ada. Live dia masuk ke tak masuk ke, apa cerita ke kan. Sekejap Mana dia? Clear ke? Weh, kuat. Oh. Notification ke. Okey, kuat. Siapa yang masuk ni? Erwano. Ya, Erwano, Muhammad Asri, Fadil Jummah, Zulkarnain Jubir, orang pertama yang komen. Assalamualaikum Zulkarnain. Assalamualaikum Zulkarnain. Mana dia? Apa yang kacau sangat benda ni? Okey. Alright, orang pertama komen. First comment in the comment. Okey, first comment in the comment. Baik, Assalamualaikum semua. Siapa lagi yang masuk ni? Waalaikumsalam. Tuan Osman kita, Azhari Hussein, Solo Salafi. Solo Salafi bukan orang kedua. Okey, Fadil Jummah. Waalaikumsalam. Apa khabar tuan dan semuanya? Saya sihat. Yang lain macam mana? Yang lain apa khabar semuanya? Saya Alhamdulillah diberi kesihatan yang semakin baiklah, insyaAllah. Dah boleh pergi kerja dah. Dah pergi kerja 4-5 hari dah pun sebenarnya. Okey. Azhari Hussein, baik. Hasni Nur, Waalaikumsalam. Hasni Nur. Rasid Mak Yusof, Waalaikumsalam. Najihah Nori, Waalaikumsalam. Muhammad Firdaus, Waalaikumsalam. Erwano, Muhammad Fazirul, Oja, Muhammad Asri, Jasmine. Dah sihat ke Jasmine? Kata duk buat, sakit apa tu? Siapa lagi ni? Zainuddin Amir, Teratai Unggu, Waalaikumsalam. Zul Azri, Muhammad Asri, Surati Lamau. Jangan bergaduh lah siapa yang bagi salam dulu. Bab bagi salam dulu pun nak bergaduh. Tapi tak apalah, nak pendek cerita, nak bagi mudahnya. Assalamualaikum semua. Dan Waalaikumsalam bagi mereka yang memberi salam. Kan? Jadi dia pukul rata semua dapat. Semua orang dapat. Siapa yang bagi salam dulu ke? Siapa yang bagi salam lambat ke? Siapa yang semalam bagi salam ke? kita dah jawab. Dah jawab sekaligus. Okey, baik. Ada double sound ke? Bunyi-bunyi humming ke? Bunyi-bunyi kurang sedap ke? Ada rasa macam live hari ni terganggu ke? Tolong komen sikit. Audionya okey ke? Clear, loud and clear ke? Apa khabar Cikgu Azrul? Alhamdulillah, Syah Salwa. Lain macam cikgu lepas kena Covid. Kenapa tu Khairuddin Din? Nampak saya ni macam mana? Nampak muka keluar naga ke? Naik 3 line ke? Naik 3 line ke? Waalaikumsalam Kak Zihar kita. Amboi Kak Zihar. Macam mana Kak Zihar? Masih lagi terbaring di katil menunggu habis MC. Tapi McD jangan lupa. Apa dia tu? Kenapa? Muntah pula dah kucing saya ni. Okey, baik. Kopiah pakai brand apa? Saya pakai kopiah ni. Kopiah ni brand Capal yang jadi viral tu. Yang jadi viral sebab orang kata menyalahgunakan logo Capal Nabi. Orang kata apa? Sengaja mengambil kesempatan meniagakan agama. Memperdagangkan agama. Amboi macam-macam lah hai. Baju ni ambil kain plekat ke? Ya, betul. Osman. Dulu memang saya buat. Dulu. Zaman saya muda. Zaman saya muda memang saya buat produk daripada plekat. Saya buat baju plekat, saya buat seluar plekat zaman tu lah. Lama dah kot, dah ingat dah 4-5 tahun lepas kot. 4-5 ke lebih kot. Dulu. Pernah lah hidup senang sikit dengan produk kain plekat ni. Kan? Tapi dah berhenti dah. Tak buat dah. Lama ke dah ni? Baju ni saya ingat dah mungkin 5 tahun ke 6 tahun kot. Tapi masih lagi okey kan? Bermaksud saya punya badan ni belum naik lah. Perasan. Okey, baik. Cikgu nampak suci. Amboi, suci kat mana tu? Amboi, Akbar. Masih dekat Wat ya, Min Jasmine. Min Jasmine pula. Jasmine. Masih dekat Wat, suspek pula TB. Allahu Akbar. Dan X-ray ada pula paru kiri ada 3% besar. Banyak putih. Doktor kata tak pasti apa. Batuk saya masih teruk. Doakanlah supaya Jasmine kita ni seorang sahabat follower pencerita juga dapat diberi kesembuhan. Zaman-zaman sekarang ni penyakit macam-macam. Jangan kena saja sakit. Jangan kata baru nak batuk, baru nak demam, baru sesama, dah Covid. Jangan terlampau mudah membuat persepsi. Ramai yang PM saya sebenarnya. Jasmine pun ada PM saya. Kan Jasmine kan? Jasmine mengadu pasal dia batuk. Nak minta pendapat. Adakah itu Covid? Saya nak beritahu awal-awal. Jangan semua jenis penyakit kita nak pukul sama rata. Batuk sikit, Covid, confirm Covid. Demam sikit, confirm Covid. Sesama sikit, confirm Covid. Baru sakit tekak sikit, confirm Covid. Baru dengar orang batuk dekat sebelah, dah kita nak lari jauh. Sebab apa? Rasa dia tu Covid. Yelah, lari jauh tu memang kita perlulah. Sebab penjarakan 1 meter. Tapi baru dengar orang tu batuk sikit, dah Covid. Baru dengar dia tu sesama bersin sikit, dah Covid. Habis. Orang kita ni mudah sangat
Semua benda sekarang ni COVID je. Diorang tu lupa yang penyakit dalam dunia ada macam-macam. Ada berjuta penyakit dalam dunia ni. Berjuta, mungkin berjuta, mungkin ratus ribu penyakit daripada sekecil-kecil penyakit. Sakit kuku pun apa sakit. Sakit tangan pun penyakit. Sakit siku pun penyakit kan. Belum lagi kira influenza saja dalam kategori coronavirus ni. MERS-CoV pun di bawah kategori corona. Kan? So ramai yang kata bila kata batuk aja dah kata COVID, sedangkan simptom influenza A ke B pun simptom dia sesama juga. Kan? Lepas tu denggi pun lebih kurang macam kena COVID, demam-demam dia. Jadi jangan macam sekarang ni, zaman sekarang ni macam zaman COVID semata-mata. Macam zaman COVID je. Pantang orang tu sakit, COVID je. Kan? Jadi macam seakan-akan dalam dunia ni hanya COVID yang ada. Orang dah lupa dah pasal kencing manis, dah lupa dah pasal darah tinggi, dah lupa dah pasal sakit kepala, dah lupa dah pasal yang lain. Pantang sakit masuk ward, ambulans sampai je. Ambulans masuk taman, dah COVID. Sedangkan nak ambil orang beranak. Saya ada kawan saya baru ni dia share dengan saya. Ambulans datang taman dia. Kecoh taman. Habis, dia tanya habis dekat guard, tanya dekat ketua KRT masyarakat, tanya dekat orang-orang sekitar. Siapa yang ambulans pergi kat mana? Rumah mana? Nombor berapa? Siapa yang pergi tu? Dia ambil sebab apa? Sebab apa? Dah risau. Takut taman itu ada COVID. Sedangkan mungkin orang tu ambil sebab sakit kaki, patah kaki, mungkin juga jatuh tangga. Ataupun masuk bilik air, terkehil sikit, datang ambulans. Ambulans dalam Malaysia dia bukan ambil COVID saja. Orang nak beranak pun kadang-kadang ambulans sampai. Jadi, tapi masalahnya orang kita ni pantang ada satu kes ambulans sampai COVID. Orang batuk sikit COVID. Itu yang sekarang ni menyebabkan kita dah mula lupa kepada banyak benda. Kita dah terlampau fokus sangat COVID. Pelotak kita ni COVID. Sampai kan kita dah lupa dah yang sebenarnya ada beribu, mungkin berjuta kot penyakit yang ada dalam dunia ni. Yang memang kerja Allah ni dia bagi ni. Tapi kita duk fikir tak ada. Masuk ward, baru nampak orang tu masuk pintu hospital, COVID. Aduh, kan? Masalah ni kan, macam tak ada benda lain dah. Macam penyakit dalam dunia ni tak ada benda lain dah. Amboi. Tapi tak apa, tapi betul lah. Kerisauan, kebimbangan pada ketika ini, bukan sekadar di Malaysia, tapi seluruh dunia, memang tertumpu kepada COVID. Lebih 1 juta orang dah meninggal sebab COVID ni. Dah lebih 30 juta orang yang terjangkiti COVID seluruh dunia. Lebih 30 juta. Bukan 10 juta lagi. Malaysia sendiri pun tuan-tuan, tadi saya sebenarnya dah lama tak follow data ni. Saya dah lama tak tulis data. Dah lama tak tengok data secara dulu kan saya buat hari-hari kan. Saya tulis daripada hari pertama sampai ke hari yang ke-100. Antara yang tolong saya Afarul. Hari-hari Afarul type. Hari ni berapa yang kena, berapa yang sihat, berapa yang mati, siapa yang mati dekat mana, detail. Saya dah malas nak buat dah. Sebab dah macam rasa macam dah penat nak buat ni. Hari-hari ada ni, bila nak habis. Tapi tuan-tuan, saya baru perasan hari ni bila Ketua Pengarah Kesihatan dia umumkan satu benda, baru saya perasan satu data penting tau sebenarnya. Data penting. Dalam masa gelombang ketiga yang bermula lebih kurang sebulan. Gelombang ketiga ni lebih kurang sebulan. Kurang mungkin tak perasan ni. Dah lebih kurang sebulan. Saya sendiri pun balik daripada Sabah pada 30 September. Untuk makluman korang, hari ni 31 Oktober. Dah genap sebulan saya balik dari Sabah dan saya disahkan COVID. Lebih kurang, kalau ikutnya, semalam juga ada ilmu baru tuan-tuan. Saya habiskan dulu bab tadi, bab tarikh tu. Dah sebulan sebenarnya gelombang ketiga ni masuk ke Malaysia. Sejak sebulan masuk gelombang ketiga tuan-tuan, sudah 20,000 kes dilaporkan sejak sebulan. Dalam time frame sebulan ni 20,000 kes, melangkaui 2 kali ganda daripada PKP bulan 3 sampai ke bulan 9. Bermaksud 6 bulan punya kes hanya separuh daripada sebulan kes sebulan kes gelombang ketiga. Bayangkan tuan-tuan. Dalam masa sebulan kita ada 20,000 kes, 2 kali ganda daripada 6 bulan kes total ataupun kes kumulatif sejak bulan 3 sampai bulan 9. Satu data penting yang kita kena ambil kira. Dan sebenarnya apa yang patut kita, that's why lah orang risau. Betul lah, tapi jangan sampai semua benda COVID. Cuma betul orang punya kerisauan sebab data ni. Sebab figure ni menunjukkan bahawa COVID ni bukan main-main dah.
Dia dah jadi macam satu kepungan. Kepungan yang mengepung orang kita ni. Pergi mana-mana pun dalam bahaya. Keluar rumah bahaya. Pergi sekolah bahaya. Pergi kerja bahaya. Pergi pasar bahaya. Sebab dia dalam kepungan. Tapi, ini cakap bekas pesakit COVID. Tapi sebenarnya, saya juga bersetuju dengan beberapa orang. Antaranya, saya tak mau kata puak mana lah. Janganlah hari ni tak mau gaduh-gaduh. Saya minta maaf awal-awal. Saya angkat tangan 10 jari. Minta maaf awal-awal kepada mana-mana pihak. Tak kisahlah pihak tu pihak mana pun, anti vaksin ke apa ke, lantak mengkema lah, lantak mengkema. Cuma saya nak beritahu satu je. Saya minta maaf awal-awal, tak nak gaduh-gaduh hari ni. Sebab sebenarnya saya bersetuju ada benda yang kadang-kadang dilontarkan oleh pihak lain yang mungkin tak sefahaman dengan kita, tak sependapat dengan kita, tapi dalam 10 fakta yang mereka sebut, mungkin ada 2-3 yang sebenarnya betul. Yang sebenarnya boleh diambil kira. Yang sebenarnya boleh diguna pakai. Yang sebenarnya ada logiknya. Teori konspirasi, teori perang biologi tak mustahil boleh berlaku. Kita tahu dunia kita ni dunia yang sentiasa berperang dengan pelbagai metod. Jadi kalau adanya perang biologi tak mustahil boleh berlaku. Tapi untuk mengatakan bahawa ini semua palsu, ini semua dusta, COVID di dunia ni, COVID di Malaysia ni dusta, orang yang sakit itu dusta, mufti kita, orang agama kita sebagai ejen Dajjal, sebagai ejen Illuminati, ejen Freemason, mengatakan menteri agama kita ejen Freemason, mengatakan KP Kesihatan juga ialah ejen Freemason. Bagi saya benda tu tak patutlah. Kan? Tapi saya setuju ada benda yang betul. Yang betul mengatakan bahawa kerisauan kita ni terlampau-lampau. Terlampau-lampau. Maksud dia, COVID is COVID. Betul, COVID ni telah pun mengepung kita. Mengepung. Kita terkepung. Sampaikan Ketua Pengarah Kesihatan kata, tolong please. Antara statement dia 2 hari lepas. Tolong duduk di rumah 2 minggu. Dia minta duduk di rumah 2 minggu. Ada sebab dia kenapa 2 minggu. Kan saya explain kenapa. Tapi ada sebab dia sebut 2 minggu. Tolonglah stay at home 2 minggu. Sampai dia merayu. Sebab apa? Sebab dia sekarang ni, COVID ni dah mula mengepung kita. Bukan Freemason lah, Freemason. Sorry lah Osman. Thank you kerana membetulkan saya. Saya ni dalam sebutan orang putih, saya memang hancur ni. Freemason lah. Lantak kema-kema lah. Tapi korang faham kot saya punya point kan? Freemason ataupun Illuminati. Lantak lah. Okay. Saya sebenarnya tak nak study sangat pasal benda ni. Tapi, okay. Walaupun dia mengepung kita, walaupun kita risau dengan peningkatan kes dia, tapi sebenarnya kerisauan kita ni kadang-kadang berlebih-lebihan. Dan kadang-kadang kerana itulah ada pihak-pihak yang marah. Marah kerana nak pergi solat berjemaah di masjid tak boleh. Solat Jumaat tak boleh. Bersukan tak boleh. Nak buat itu, ini tak boleh. Semua benda tidak bolehkan. Jadi sebenarnya ada benda yang sebenarnya boleh dilonggarkan. Tapi kita tak boleh nak longgarkan kerana sikap orang kita, disiplin orang kita. Kan saya explain kenapa. Cuma sebelum saya pergi lebih jauh, saya break kejap minum air. Saya minta tolong, ada 492 orang. Apa kata sekejap tekan butang share dekat korang punya wall, ajak ramai-ramai join kita punya live malam ni. Saya nak ramai-ramai berkongsi pendapat tentang isu hari ni. Tajuk hari ni ialah tak mati pun kena COVID. Iya ke tak mati kena COVID? Sebab apa? Sebab ada orang yang bertubi-tubi mengeluarkan satu fakta, mengatakan apa nak takut dengan COVID? Tak ada orang mati dengan COVID. Dia orang mati kerana penyakit lain, darah tinggi, kencing manis, sakit jantung sebagainya. Jadi bukan mati kerana COVID. Ya. Tak apalah. Okeylah, fine. Saya ada hujah saya. Saya ada point saya. Betul tak mati kerana COVID. Sama dengan tidak ada orang mati kerana sesama. Betul. Tak ada orang mati kerana HIV. Tak ada orang mati kerana HIV. Tapi ramai orang mati kerana HIV. Sebab apa? Kan saya kaitkan. Kenapa saya kata tak ada orang mati kerana HIV pun. Tapi ramai orang yang sebelum ni dilaporkan mati kena HIV. Sama dengan tak ada orang mati kerana COVID, tapi kenapa ada 200 lebih dilaporkan mati dan direkodkan sebagai pesakit COVID? Yes, mereka bukan mati kerana COVID, mereka mati kerana darah tinggi, kerana 3 serangkai,
kerana sakit jantung sebagainya. Tapi sebenarnya semuanya ada hubung kait yang mengatakan COVID juga ialah pembunuh dalam senyap. Okey, baik. Break kejap, minum air. Lupa nak minum air tadi. Tapi sekejap, tekan. Ada 545 orang, tekan butang share. Kita ajak ramai-ramai. Jom kita perdebatkan. Jom kita bincang benda ni. Okey. Tadi saya sebut, ada ilmu baru saya dapat pasal data baru. Dalam tempoh sebulan ni kita menunjukkan angka 20,000, lebih double daripada angka 6 bulan yang lalu. So ini satu ilmu baru. Satu ilmu baru yang saya dapat. Dan sebenarnya banyak ilmu baru sebenarnya yang sebenarnya saya dapat daripada Ketua Pengarah Kesihatan. Antaranya, okey, saya bagi tahu tadi saya balik pada 30 hari bulan. Okey. Ini ilmu baru yang sebenarnya membuatkan saya lebih curiga. Curiga tau. Curiga. Okey. Dengar. Saya balik dari Sabah pada 30 hari bulan 9. Okey. Dan saya sampai ke rumah pada petang 30 hari bulan 9. Tuan-tuan, 1 hari bulan 10, iaitu sehari selepas itu, datanglah simptom. Iaitu batuk yang teruk, saya sakit sendi, saya kolaps, terbaring terus, sakit badan yang teruk sangat-sangat, bermaksud saya telah pun bergejala pada 1 hari bulan 10. Tuan-tuan, semalam saya belajar satu benda baru daripada sidang media Ketua Pengarah. Dia kata, cara untuk diorang mengenal pasti kadar kebolehjangkitan seorang pesakit ialah melihat kepada bila dia kena simptom. Okey. Saya kena simptom pada 1 hari bulan 10, iaitu hari pertama ataupun sehari selepas saya balik dari Sabah. Okey. Cara nak tahu sejauh manakah virus dalam tubuh saya ni boleh attack orang lain ialah 2 hari sebelum simptom dan 5 hari selepas simptom. Bermaksud dalam tempoh ini 2 dan 5. Ini tengah-tengah ni. Saya kena pada 1 hari bulan. Okey. 2 hari sebelum simptom dan 5 hari selepas 1 hari bulan ialah tempoh di mana COVID dalam tubuh saya begitu aktif untuk menjangkiti orang lain. Jadi, dengan statement ini seakan-akan macam menolak saya punya agakkan. Okey. Sebab saya kena dalam flight. Saya kena dalam flight. Sebab kawan-kawan saya dekat Sabah semuanya free. Tak ada yang kena. Kawan sebilik dengan saya dekat Sabah, 20 hari dekat saya dengan saya di Sabah, tak kena. So balik daripada Sabah saya kena. Saya syak saya kena dalam flight. Tapi kalau merujuk kepada statement Ketua Pengarah ni, mustahil saya kena dalam flight. Mustahil. Sebab apa? Sebab saya balik daripada Sabah 30 hari bulan dan 1 hari bulan saya kena COVID. 1 hari bulan saya bergejala. Tuan-tuan, kalau ambil kira statement dia, 2 hari sebelum 1 hari bulan, saya ada potensi yang kuat untuk menjangkiti orang lain. Bermaksud pada 29 dan 30 hari bulan, saya sudah boleh menjangkiti orang lain. Bermaksud, saya kena COVID mungkin 28, mungkin 27. Iaitu pada ketika saya sedang berada di Sabah membuat liputan selepas ataupun pasca pilihan raya. Pilihan raya negeri Sabah pada 26 hari bulan. Pasca pilihan raya pada 27, 28. 27 saya berada di rumah Syafiee Afdal di Likas, Kota Kinabalu, Sabah. So, ada potensi saya kena pada 27 atau 28. Kerana pada 29 dan 30 saya sebenarnya sudah pun ada COVID. Dan saya sebenarnya sudah pun boleh menjangkiti orang lain. Jadi, kalau ikut ilmu baru yang saya dapat ni, bermaksud saya sudah pun boleh menjangkiti orang lain 2 hari sebelum 1 hari bulan. Dan kalau ambil kira begitu, bermaksud saya sebenarnya memberi risiko yang besar kepada ramai orang dalam flight, dekat hotel, dekat kedai makan yang saya pergi, dekat rumah Syafiee Afdal mungkin, dekat pejabat ketua menteri mungkin, saya pergi cover dia di pejabat ketua menteri, dan di mana-mana yang tempat saya pergi. Cuma yang peliknya, tak ada seorang pun yang kontak rapat saya yang terkesan, yang dijangkiti virus COVID-19. Okey. Dan lepas tu dikira pula 5 hari selepas saya first day symptom. Bermaksud saya kena 1 hari bulan, pada 6 hari bulan ialah dalam tempoh 5 hari inilah tempoh yang
Virus tu paling aktif, boleh menjangkiti orang lain. Tapi tuan-tuan, 1 hari bulan saya bersimptom, 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan, saya masih di rumah. 5 hari bulan baru didaftarkan sebagai pesakit COVID di Ward 43. Bermaksud, saya dalam tempoh itu, sebenarnya saya telah pun berada dalam masyarakat. Cuma saya tak pergi keluar. Saya berada di tempat saya, di rumah saya. Tapi tidak ada seorang pun kontak rapat saya yang positif, termasuk wife saya. Jadi sebenarnya, ilmu baru yang saya dapat ni, memberi saya satu ilham. Satu benda baru saya dapat, iaitu saya sebenarnya sudah aktif virus yang kuat untuk menjangkiti orang lain ketika saya berada dalam masyarakat pun. Tapi kenapa semua yang kontak rapat saya tidak terjangkiti? Bermaksud sebenarnya jangan risau sangat pun. Sebenarnya, maksudnya kalau jaga SOP, jaga penjarakan, jaga cara kita mengendalikan diri kita, insya-Allah selamat. Kenapa? Antaranya kalau korang rujuk kepada, kalau korang tengok apa nama, ada lagi ke yang duk marah-marah ni? Astaghfirullahalazim. Ada ke? Kenapa? Oh, nak caw boleh. Tak ada masalah. Nak caw boleh. Tak ada masalah. Nak dengar kita panggil. Tadi pun daripada awal saya dah bagi tahu yang saya minta maaf awal-awal kan. Kalau kata nak masuk, saya alu-alukan. Nak keluar, saya tak ada masalah. Okey, rekacerita.com. Saya bukan reka cerita, saya bercakap based on daripada sidang media ketua pengarah. Okey. Tak ada masalah. Amboi, korang ni benda-benda remeh, benda-benda macam ni pun nak gaduh. Allahu akbar. Udahlah tu. Kan? Tak ada orang nak halang. Nak keluar kita tak ada masalah. Nak masuk kita raikan. Kita berkongsi ilmu, apa masalahnya? Okey, dah. Come back to issue. Biarlah siapa-siapa yang negatif tu biarkan dia orang. Baik. Okey. Kesimpulan dia, saya ambil contoh kenapa Syarul Apid, iaitu sahabat baik saya yang bersama dengan saya dalam bilik 20 hari dekat Hotel Permanent. Dan dia balik bersama dengan saya. Dia naik flight dengan saya, bersama dengan saya, sebelah saya. Malah kita orang makan, kita orang kadang-kadang ada share makan, apa nama, tak adalah sampai share pinggan, tapi kira makan sekali, rapat-rapat semua kan, everything. Dia tak ada masalah pun. Tapi kenapa dia selamat? Sebab Syarul Apid ni, antara habit dia, mana-mana dia pergi, walaupun depan saya, dia pakai mask. Cuma dalam bilik taklah. Tapi dalam bilik dekat hotel, walaupun sebilik, walaupun tak pakai mask, tapi jarak dia dengan saya jauh. Bukan tidur sebelah-sebelah, bukan tidur share katil, bukan tidur semangat sendawa, bukan tidur bantal yang sama. Kan? Jadi saya nampak antara benda yang bagi saya satu pengajaran lah sebenarnya. Kan? Selagi mana kita menjaga kita punya penjarakan kita, SOP kita, jaga diri kita, sebenarnya tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun. Contohnya, saya selalu share benda ni dengan semua orang. Dengan ramai orang. Antaranya dekat ward COVID-19, dekat ward 43 tuan-tuan. Saya duduk dekat ward 43 dan juga ward 5A. Okey, ward 5A. Benda ni saya nak bagi dia orang faham, saya selalu cerita kat orang. Tuan-tuan, semua orang fikir, mungkin siapa yang dah dengar live saya dah tahu benda ni. Saya ulang balik nak bagi korang faham, nak bagi korang hadam benda ni tuan-tuan. Okey? Dan semua orang punya imajinasi dalam ward nurse dengan doktor akan pakai full PPE. Semua orang fikir macam tu. Kesian, diorang kata kesian doktor kita, kesian nurse kita pakai PPE 24 jam. Tidak tuan-tuan. Tidak pun. Dalam ward 43, dalam ward 5A, doktor dan nurse hanya pakai PPE bila nak jumpa, bila nak pegang patient. Nak pegang pesakit, nak pegang alat-alat saya, macam diorang nak kemas katil saya, baru diorang pakai full PPE. Setakat nak sembang dengan saya tuan-tuan, nak sembang depan-depan, tak pakai PPE pun. Diorang pakai mask je, tapi diorang jaga jarak lah. Jarak pun taklah sampai 5 meter. Semeter je. Kalau saya hulur tangan ni, sampai diorang. Maknanya depan saya ni dekat je pun. Tak jauh mana pun, 1 meter je pun. Tak pakai mask. Sedangkan dia tahu depan dia ni confirm COVID-19 patient. Kalau orang lain lah, kalau korang lah kat tempat dia orang, depan aku ni confirm COVID. Kau nak rapat, kau lari jauh. 100 meter kau lari. Sebab apa?
Sedangkan kita belum confirm orang tu COVID pun dah takut sangat. Baru dengar ambulans masuk kampung, masuk taman, dah kecoh, takut, panik, menggigil bagai. Habis kampung aku, habis kampung aku. Ini depan aku ni confirm COVID-19. Lagi aku lari, lagi aku tak mau rapat. Tapi doktor rapat dengan saya. Doktor nurse rapat dengan aku ni. Kan? Rapat gila ni macam ni semiter ni. Hanya menggunakan mask saja pun. Tak pakai full PPE pun. Menunjukkan sebenarnya SOP yang ada, SOP pasal pakai mask dan juga penjarakan semiter ni, itu paling efektif sebenarnya. Malah dalam rumah yang sama, insya-Allah ramai yang apa nama tanya, kalau pesakit COVID duduk rumah. Contohnya, pesakit COVID jangan hantar pergi ward lah. Nak hantar ward buat apa? Bazir duit negara lah sebenarnya. Tahu tak berapa kos nak kendalikan seorang pesakit? Saya kira mungkin lebih 100 kot. Sebab apa? Lebih kot. Kalau duduk ward 10 hari kita lah. Kan? Kalau duduk ward 10 hari. Katalah sehari belanja RM30 untuk makan, untuk maintenance, untuk api air, semua tu lah. Katalah seorang RM30. 10 hari 300 kot. Kan? Besar belanja tu kot. Kan? Jadi, ramai yang tanya, boleh tak mereka yang tak ada simptom ni, mereka yang sihat? Saya ramai kawan-kawan saya dekat ward 43 sihat walafiat tuan-tuan. Boleh berlari dalam ward. Kenapa nak pergi letak ward? So soalan dia, adakah boleh diorang ni letak di rumah? Jangan letak di ward. Suruh diorang ni duduk rumah diam-diam. Sampai diorang pulih. Boleh tak? Itulah ilmu 14 hari namanya. Saya nak ulas ni. Itulah namanya ilmu 14 hari. Kenapa ketua pengarah kata 14 hari? Dengar ni betul-betul. Okey, dengar ni. Kita ambil kira bukan semua pesakit COVID tahu dia tu ada COVID. Siapa yang 1,100 orang tengah tengok live ni boleh kata, "Cikgu, saya confirm no COVID." Korang dah check ke? Belum check, confirm celah mana? Kan? Mungkin semalam dah kena pun. Kau pergi pasar depan tu dah kena dah pun. Dah positif tapi kau tak check. Berapa ramai yang tak tahu dia kena COVID, tiba-tiba cek, aku kena. Bila tanya dekat dia, kena dekat mana? Entah. Aku tak tahu, tiba-tiba kena ni. Aku pergi dekat Mid Valley, tiba-tiba demam. Lepas demam, mujur demam. Kalau kata tak demam, sebab ada 86% orang yang kena COVID tak ada simptom. Jadi, kalau dia ni tak demam, dia balik rumah lepak dengan anak bini dia, sedangkan dia tu setengah ada COVID ni. Apa cerita? Siapa yang berani mengaku depan ni? Cikgu, saya yakin, confirm, saya tak ada COVID. Saya tak keluar rumah pun. Anak kau keluar tak? Bini keluar tak? Kalau semua tak keluar, yes. Mungkinlah. Tapi siapa yang boleh confirm? Mungkin datang pos laju depan rumah, kau keluar jumpa dengan pos laju, ambil dekat dia, engkau kena COVID. So, siapa yang boleh kata confirm aku selamat? Tapi tuan-tuan, inilah dia ilmu 14 hari. Cuba ajar semua orang ilmu 14 hari ni. Kenapa KP kata tolong duduk rumah 14 hari? Sebab apa? Sebab apa? Tempoh inkubasi dia. Okey, COVID-19 ni, Waalaikumsalam Zul Mustaqim. Okey, COVID-19 ni, katalah dia masuk dalam tubuh saya. Okey, saya dijangkiti COVID-19 tanpa sedar. Kalau sedar senang. Kalau saya dalam kategori PUI, saya ni kontak rapat senang. Saya ni tanpa sedar saya ada COVID. Okey. Saya duduk rumah. Saya balik rumah. Saya duduk rumah diam-diam 14 hari tak keluar rumah. Saya ni betul-betul support kementerian. Saya tak mau keluar. Saya nak stay di rumah diam-diam selama 14 hari. Tuan-tuan, selepas 14 hari, walaupun saya ni ada COVID, selepas 14 hari, COVID dalam tubuh saya dah tak aktif. Dah tak boleh menjangkiti orang lain. Walaupun saya balik rumah, saya pergi lepak dengan anak bini saya, satu rumah kena COVID dan semua tak keluar rumah, duduk rumah diam-diam. Sebenarnya, lepas 14 hari, kami ni tak bahaya dah pada orang lain. Kecuali, ada kecuali dia. Kecuali kalau mengkema, kalau korang-korang ni ada simptom, iaitu demam. Lepas 14 hari, demam pula. Ya, itu tak boleh lah. Sebab tu kalau dalam ward 43, siapa yang demam ataupun siapa yang ada simptom masih lagi batuk tak boleh keluar walaupun dah lebih 14 hari. Itulah ilmu 14 hari. Maksud dia, kalau satu Malaysia tapi tak boleh lah. Tak boleh lah. Sebab mana boleh kita nak buat satu Malaysia duduk rumah jangan keluar, kan? Tapi kalau semua orang mengamalkan penjagaan diri yang ketat,
selama 14 hari ni, kerana itulah KKM yakin after 14 days kita boleh turun, boleh flatten the curve, boleh turun. Memang boleh. Kalau that's why masa PKP yang awal tu hari, bila semua orang tak boleh pergi kerja, semua stuck, duduk rumah, semua di rumah. Nak pergi mana pun kena hati-hati. Punyalah ketat, punyalah straight, polis sana sini. Ingat tak lagi masa first PKP? Punya ketat. Dan akhirnya kita berjaya turun sampai single digit, sampai 2 digit. Sebab apa? Sebab time tu semua orang jaga ni. Mungkin dalam yang menjaga ni, dalam ramai-ramai yang menjaga ni ada COVID. Tapi kerana dia orang ni tak dibuat test, dia orang tak tahu. Sekarang ni ramai yang positif sebab kita buat test. Kita buat mass screening. So ramailah yang kena, ramai yang nampak, ramai yang tahu, ramai yang positif. Tapi kalau tak buat, macam dulu tak buat mass screening, tak tahu. Tapi mungkin ramai dalam ni tengah ada COVID. Cuma dia orang ni tak jumpa, tak langgar SOP. Dia orang jaga selama 2 minggu. Menyebabkan time tu COVID dapat diturunkan. That's why lah, inilah dia orang panggil ilmu 14 hari. Ilmu 14 hari. Ramai yang tak faham ni. That's why kalau sebenarnya kalau saya ni pesakit COVID-19 dan saya ni diminta untuk tinggal di rumah sebab saya ni tak ada simptom. Boleh tak? Boleh. Dengan syarat saya stay di rumah 14 hari, anak bini pun stay 14 hari. Jangan keluar rumah. Jangan pergi mana-mana. Kalau masalahnya sekarang ni, itulah masalah disiplin orang kita. Kita ni nak buat SOP boleh, tapi disiplin macam mana? Betul tak? Anak-anak kita tak keluar rumah? Betul tak bini kita tak keluar rumah? Atau betul tak kita ni tak keluar rumah? Tak tentu, tuan-tuan. Tak tentu. Ramai orang yang tak boleh nak berpegang kepada disiplin ni. Sedangkan sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh. Saya ada COVID, Azrul, stay di rumah diam-diam. Jangan pergi mana-mana. Anak bini pun stay dalam rumah. Tak apa. Kalau aku kena COVID, berjangkit kat bini, berjangkit kat anak. Tak apa. Sebab apa? 14 hari, after 14 days, kalau tidak ada simptom, COVID tu akan mati dalam tubuh kami dan takkan keluar pada orang lain dah. So, dia akan stuck di situ. Masalahnya, berapa ramai yang akan patuh, yang boleh stay at home. Dan berapa ramai yang kalau kata, okey, balik rumah, duduk di rumah, jangan keluar bilik. Jangan bercampur dengan anak bini. Duduk dalam bilik. Boleh. Payahlah. Itu isu dia. Sama juga. Okey, dengar ya. Dengar ni. COVID. Benda ni panas bagi saya sebenarnya. Sebab apa tahu? Dia menyebabkan saya macam membuka ruang kepada orang untuk menghentam lagi. Tapi tak apalah, silakan menghentam. Tak ada masalah. Okey. COVID berjangkit melalui apa? Melalui rembesan air liur, rembesan air liur ke hingus ke apa something kan. Okey, bersin sebagainya. Okey. Dia tidak menjangkit melalui sentuhan. Ramai yang kata, jangan sentuh aku. Jangan pegang aku. Tak, tuan-tuan. COVID tak berjangkit melalui sentuhan. COVID tak masuk melalui liang-liang roma kulit. Tak, tuan-tuan. Tak. COVID tidak akan masuk melalui liang-liang roma kulit. Tidak. Sebenarnya, kalau kita bersalam dengan orang pun, salamlah apa masalahnya. Takkan berjangkit dengan salaman. Tapi masalahnya, ini ialah habit semua manusia. Terutamanya saya ni. Suka pegang hidung. Suka pegang mulut. Suka pegang-pegang mata. Jadi, bila bersalaman dengan orang, aku pegang mata aku, pegang hidung aku, itulah punca utama COVID akan masuk dalam tubuh aku. Bukan dengan sentuhan kulit. COVID tak masuk pakai ikut liang-liang roma. Kena ingat tu. Jadi sebenarnya, kenapa dia kata jangan bersentuhan? Bukan kita salam, jangan ini pun. Sebab apa? Bila kita pump begini, kadang-kadang tangan kita pump, kita pegang begini. Nampak tak? Jadi, itu antara punca utama COVID menular. Okey tuan-tuan. Kalau ikut metod ini, sebenarnya tak ada masalah pun nak buat solat jemaah di masjid. No issue sebenarnya. Tak ada masalah pun untuk kita benarkan orang pergi masjid solat jemaah. Sebab apa? Nak dapatkan soft. Tak ada masalah dapatkan soft. Boleh. Tapi sejauh mana kita boleh jaga kita punya disiplin? Lepas solat, terus mandi, cuci tangan, jangan pegang hidung, pakai sanitizer sebagai, nak solat pakai mask dengan betul, kalau boleh bawa sejadah sendiri. Kalau boleh pakai baju yang labuh, jangan sampai belaga tangan kita dengan orang lain. Jangan bersalaman,
berapa ramai boleh jaga dia punya disiplin diri. Tak ada masalah sebenarnya. Nak rapatkan soft, rapatlah soft. Pakailah mask, jangan, kalau bersin pun dalam mask sendiri. Tak ada masalah. Tapi sebenarnya masalahnya ialah paling utama ialah disiplin kita. Disiplin kita. Mampu tak kita ikut disiplin tu? Itu isu dia. Sama dengan, tak ada masalah pun nak pergi kerja. Tak ada masalah nak pergi mana-mana pun, pergilah. No issue. Tapi berapa ramai yang boleh jaga disiplin dia, sentiasa cuci tangan, sentiasa basuh tangan, sentiasa pakai sanitizer, mask tak turun langsung. Berapa ramai boleh buat? Berapa ramai boleh buat? Okey, break sekejap. Minum air. Mula-mula Wuhan tumbang. Kena COVID di USA satu pun tiada. Jangan percaya pada media. Kita mesti kaji balik tuan. Hanya Islam yang benar. Islam benar? Betul tak ada. Betul, ini kuasa Allah. Menolak penyakit yang Allah Ta'ala turunkan juga tak boleh. Qada dan qadar kena terima. Dia macam inilah tuan-tuan. Saya tadi baru je sembang dengan seorang kawan saya dekat depan JNT Semenyih. Kebetulan jumpa kawan saya dekat depan JNT. Soalan pertama ni, cikgu percaya tak dengan orang kata ini ialah konspirasi? Ini ialah satu konspirasi untuk melemahkan negara Islam. Jawapan saya percaya. Saya percaya mungkin. Saya percaya bukan ya. Saya percaya mungkin. Saya percaya mungkin ya ada kuasa-kuasa besar China ke US ke yang sengaja mewujudkan perang biologi untuk melemahkan negara-negara Islam. Mungkin. Tapi saya tidak langsung bersetuju dengan pendapat mengatakan bahawa apa yang berlaku dalam Malaysia ni palsu. Kita tak boleh terima bulat-bulat. Kita tak boleh nak ikut sangat. Kalau boleh kita biarkan je, tak ada masalah. COVID ni bukan masalah besar pun. Tak, tuan-tuan. Biarlah. Kalau betul sekalipun ini ialah antara China dan juga US, kalau betul inilah antara mereka perang China dan US, masalahnya benda ni dah masuk ke Malaysia. Sebagai kerajaan Malaysia, sebagai rakyat dalam negara, sebagai orang Islam dalam negara, kita kena pastikan kita kena ada pencegahan. Kita kena menghalang daripada dia menjadi masalah ummah. Kalau penyakit ini memberi masalah pada ummah, menyebabkan orang kita ramai yang kolaps, ramai yang sakit dan dia menjadi wabak yang menular. Kita kena handle lah. Tapi isu pasal konspirasi, isu pasal perang biologi semua tu lantak dia orang lah. Kalau betul dia orang tu buat, kalau betul ia berlaku, kita kena terima kalau betul ia berlaku, tapi kita tak boleh menolak bahawa kita perlu menguruskan negara kita untuk orang kita. Kita kenalah uruskan dia. Kita kena urus dengan baik. Jangan sekadar oh ini semua ni tak betul lah. Aku tak betul lah. So aku pun lantak lah. Aku tak setuju. Tak boleh lah. Ini semuanya Freemason. Sana KP Freemason. Itu Freemason. Tak boleh lah. Kan? Tuan-tuan, satu lagi. Saya nak KWSP 10K. Tadi pun Farul. Saya pun tunggu. Saya pun tunggu apa nama PM umumkan something. Saya bila semua bukan saya, semua orang akan bersetuju dengan saya. Bila kata ada sidang media PM, semua orang akan cuba nak dengar apa yang PM akan umumkan. Kan? Sama ada moratorium baru ke? 10K ke kan? Tapi tadi PM tak umum apa-apa pun. Nasihat je. Dia bagi nasihat je. Tapi dalam nasihat dia, ada benda yang sebenarnya korang kena faham tau. Kerisauan dia pasal jika PRN ataupun jika PRK, Batu Sapi dan PRN Sarawak dibuat. Itu yang dia risaukan. Ada rasional kenapa dia risau. Okey, dia kata tadi, korang kena faham, dia kata kalau kita buat undang-undang, menghalang mereka dari zon merah masuk ke zon hijau untuk mengundi, salah. Dalam perlembagaan tak boleh. Perlembagaan mesti membenarkan demokrasi berjalan secara lancar. Tak boleh
Maksudnya, kalau PRN berlaku di Kuching, katalah macam saya ni pengundi Kuching, saya berada di Miri, saya nak balik ke Kuching untuk mengundi, boleh tak? Boleh. Itu isu dia. Kalau saya di Kedah, saya di KL, saya di Selangor, nak fly balik ke Sarawak untuk mengundi, boleh tak? Boleh. Tidak boleh dibuat halangan merentas negeri atau halangan merentas daerah atau halangan merentas sempadan ketika PRN. Tak boleh. Kerana itulah demokrasi. Itu isu dia. Nak buat SOP apa pun boleh buat, tapi boleh ke nak dilaksanakan? Susah. Susah. Itu isu dia. Dan itu yang tadi PM cuba nak sampaikan. Bahawa dia risau jika PRN atau PRK Batu Sapi dilaksanakan. Ketika kita tengah duk perang ni, Batu Sapi sekarang ni red zone tuan-tuan. Now sekarang ni Batu Sapi red zone. Macam mana nak buat ni? 5 hari bulan, minggu depan, tak lama dah. Berapa hari lagi? Hari Khamis depan PRN Batu Sapi. Cana? Bermula tempoh kempen sebagainya. Bermula penamaan calon sebagainya. Cana? Jap, minum air jap. Apa ni? Berlakon ke? Apa dia? Berlakon ke macam nak pengsan pakai PPE, tinggal anak bini nak pastikan rantaian COVID-19 diputuskan, tapi gara-gara geng-geng yang anti SOP dan tak nak jaga SOP, habis satu Malaysia dijangkiti. Dia, kalau korang kata SOP ni semuanya mengarut, saya tak setuju. SOP ni perlu dibuat. Tapi saya juga bersetuju bahawa ada benda boleh dilonggarkan. Membenarkan solat jemaah di masjid tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Membenarkan sukan-sukan dibuat seperti biasa, kecuali sukan apa pun, as long tak ada sentuhan, ataupun kalau sentuhan pun, tapi masalahnya payahlah kan. Payahlah main bola lepas tu pantang sentuh pakai sanitizer. Jenuh lah kan. Tapi kalau ada benda-benda aktiviti yang boleh dibuat, yang boleh dibuat dan orang kita follow disiplin, tak ada masalah apa sebenarnya. Tak ada masalah. Saya berpegang pada pemahaman saya pasal ia takkan dijangkiti melalui sentuhan. Sentuhan bukan metod dia. Sentuh orang ada COVID, belum confirm kena COVID. Selagi mana tak pegang hidung, mata semua ni. So cubalah buat kaedah dia. Ramai orang marah. Tuan-tuan, ini yang orang duk ungkit kata membunuh amalan Islamik. Meruntuhkan negara Islam. Ya, saya setuju mungkin. Sebab apa? Sebab apabila solat Jumaat telah pun ditinggalkan, ramai orang sekarang ni dah mula lupa. Ramai orang dah mula lupa pasal solat Jumaat. Saya sendiri pun dah berapa lama dah ni. Ramai orang dah mula lupa pasal solat Jumaat. Sedangkan solat Jumaat ialah tempat yang paling strategik orang Islam berkumpul pada setiap minggu. Yang paling ramai berkumpul di semua masjid. Jadi apabila dah ramai orang dah mula melupai solat Jumaat, ini yang saya rasa amat merisaukan. Boleh dibuat sebenarnya, tak ada masalah. Ketatkan SOP pasal pakai mask. Okeylah kalau kau kata nak jarak sikit, tak payah sampai 1 meter jarak jauh-jauh, tak payah. As long tak sentuh. As long tak bersentuhan. Pakai mask, jangan sentuh orang. Jarak dalam selangkah cukuplah. Soft boleh rapat sikit, jangan sampai kena tangan sendiri, jangan sampai belaga pipi. Boleh sebenarnya, boleh. Percayalah, boleh. Cuma disiplin orang kita, boleh ke tidak? Baik tuan-tuan, kembali kepada tajuk dia tuan-tuan. Tajuk dia ialah tajuk dia ialah tak mati pun kena COVID. Ya ke tuan-tuan? Ramai yang attack saya. Mengatakan, alang kau ni sembang je. Engkau lah yang merosakkan akhlak orang kita. Engkau yang mempertahankan COVID ni. Sedangkan kau tahu tak sebenarnya COVID ni sebenarnya tak ada apa pun, tak bahaya pun, tak mati pun kena COVID. Okey. Yes, saya mengesahkan tak mati pun kena COVID. Tapi tuan-tuan, angka yang ada
200 lebih mati sebab apa? Tuan-tuan, diorang kata tak mati pun sebab COVID. Yang mati ramai-ramai tu kerana diorang tu ada komplikasi. Penyakit jantung, darah tinggi, kecil manis lah, paru-paru lah, hati dah, apa benda semua adalah. Dia mati kerana penyakit lain. Okey. Tapi, dan setiap kali, sedawa lah. Dan setiap kali KP umumkan pasal kes-kes kematian, dia akan sebut komplikasi apa? Mati kerana apa? Ada komplikasi darah tinggi, kencing manis, dan ramainya berusia 60 tahun ke atas, tuan-tuan. Jarang angka 20-an. Jarang angka 30-an pun. Tapi ada. Dan setiap kali diumumkan komplikasi ni, korang perasan tak? Ada juga yang kosong. Tidak ada komplikasi. So, mati kenapa? Adakah mati kerana dia rebah depan rumah kerana tersepak batu? Dia ada COVID, tapi keluar rumah sepak batu, jatuh, mati. So, mati COVID sebagai pasien COVID. Tapi dia mati kerana rebah sepak batu. Tak juga kot. Tapi sebenarnya, dalam 200 lebih, ada yang kosong, yang tidak ada komplikasi. Baik. Abaikan yang kosong tu. Tak apa. Abaikan yang kosong tu. Sebab kalau kita nak berhujah pasal yang kosong ni, tak habis sembang. Cuba sekarang, tuan. Okey, korang kata yang mati ni bukan sebab COVID. Dia mati sebab darah tinggi, kencing manis, sakit jantung dan sebagainya. Itulah isu dia, tuan-tuan. Betul, bukan mati kerana COVID, tapi mati kerana kencing manis, mati kerana jantung, mati kerana sakit dalam hati, sakit limpa sebagainya, mati kerana hal-hal lain, paru-paru berair sebagainya, mati kerana itu. Betul. Tapi tuan-tuan, the issue is sekarang ni, korang kena faham balik apa yang kementerian tengah buat. Tuan-tuan, kementerian dah bagi tahu tidak ada ubat untuk COVID. So, apa yang dia orang buat dekat hospital? Apa dia orang buat dekat ward? Tahu tak sebenarnya, dekat ward, dia bukan merawat penyakit COVID. Dia merawat, dia menjaga, dia memantau, memastikan penyakit-penyakit lain yang ada tidak menjadi lebih kronik. Contohnya, saya masuk ward COVID, okey, saya ada COVID. Tapi, saya dirawat sebagai pesakit yang ada batuk. Maka dia bagi saya ubat batuk hari-hari dengan ubat selesema. Dan bila saya punya simptom semakin teruk, saya dihantar ke ward 5A. Kerana ward 5A akan pantau batuk saya, adakah ia kronik? Adakah ia melibatkan paru-paru? Adakah ia melibatkan saya punya saluran saluran pernafasan? Dia akan monitor saya supaya saya tak jadi pesakit batuk yang kronik. Kenapa? Kerana COVID ini perangai dia bukan membunuh orang. COVID ini perangai dia ialah menyerang sel-sel dalam tubuh, menyerang organ-organ dalam tubuh. Kalau korang ingat lagi pada bulan 3 yang lalu, apabila KP mengumumkan, KP bercerita pasal method how COVID ini attack orang. COVID ini perangai dia akan tenggikkan diri dia. Dia akan park diri dia dekat satu saluran. Dia park kat sini. Dia tunggu, dia relax tunggu. Dan dia akan tengok dekat mana anggota kita, organ kita yang lemah. Dia tengok, okey, jantung lemah. Dia akan attack jantung. Okey? Sepanjang tempoh dia nak attack tu, tuan-tuan, that's why ada orang rasa macam lemah pernafasan. Pernafasan pendek, singkat, nak bernapas payah. Okey? Sakit tekak, kerap batuk. Tapi tuan-tuan, apabila COVID attack dekat organ-organ dalaman tubuh ni, menyebabkan tempat yang asal sakit semakin kronik. Dan itulah menjadi punca kematian. Yes, COVID tak membunuh orang. Kalau kita bawa kereta, accident, bam, mati kerana accident. Kan? So, kemalangan itu membunuh kita. Kan? Tapi COVID tidak, masuk, bam, mati. Tak. COVID memang tidak membunuh orang. Tidak ada orang mati kerana COVID. Tapi orang mati kerana organ dalam tubuh dia dilemahkan dengan COVID. Sama macam HIV, tuan-tuan. Orang tak mati kerana HIV. HIV tu satu virus yang attack organ dalam tubuh, menyebabkan sel darah putih dia teruk lah semua sebagainya. Dan dia mati kerana sistem tubuh dia lemah. Bukan mati kerana HIV. Benda ni bercakap dengan bijak sikit. Bila kita dengan sembrono mengatakan, apa nak takut, tak ada orang mati kerana COVID. Silap.
Betul dan silap. Betul jika mengatakan tidak ada orang mati kerana COVID. Tapi silap jika mengatakan COVID tidak berbahaya yang tidak akan menyebabkan kematian. Tuan-tuan, mati tuan-tuan, semua kematian ada asbab dia. Tak, okeylah ada orang yang tengah-tengah sujud meninggal. Okeylah tanpa tahu sebab apa, tapi bila cek balik ada sakit jantung. Ada orang tengah-tengah lena, mati. Cek balik, memang dia ada masalah pernafasan. Stuck pernafasan time lena. Kematian ada asbab dia. Okey, korang kata, alah cikgu, dia sakit jantung. Bukan mati kerana COVID. Dia mati kerana memang pada tarikh 18 hari bulan 11 telah pun tertulis dia akan sampai ajal dia. Dia punya Islamik. Aku setuju dengan kau. Aku setuju dengan kau mengatakan sampai ajal dia. Sama dengan orang aksiden. Bawa kereta laju-laju, dia bawa aksiden. Cikgu, sampai ajal dia. Tapi, kenapa kau bawa laju? Islam menganjurkan, Islam menggalakkan umat dia untuk menjaga perihal diri. Contohnya, okey, aku tak tahu bila masa aku akan sampai ajal aku. Adakah aku boleh berdiri depan train, depan train, berdiri tegak, langgarlah. Sebab aku tahu aku akan hidup selagi mana tak sampai ajal aku. Betul, kena langgar, terkepek. Kemek, patah semua. Ajal belum sampai, tapi patah tangan. Sama dengan COVID. Kalau kata, apa nak risau? Ajal belum sampai, aku ada darah tinggi pun tak apa, sebab ajal belum sampai. Tapi kena COVID menyebabkan lebih teruk sakit. Ajal mungkin lagi 2 tahun, tapi merana sakit kerana sakit jantung tu lebih teruk kerana COVID. Nak tunggu 2 tahun, lagi teruk. Hari-hari kena pergi IJN. Betul, ajal lagi 2 tahun. Tapi kerana aku tak mau jaga diri aku, menyebabkan aku membenarkan COVID ni masuk dan attack aku punya sistem tubuh aku, jantung ni makin teruk. Makin teruk jantungnya. Nak tunggu lagi 2 tahun ni. Islam dah ajar, cegah, jaga. Cegah, jaga. Kan? Tapi kerana aku fikir tak apa. COVID takkan membunuh aku. So lantaklah. Tapi COVID masuk, dia attack jantung aku, attack paru-paru aku makin lemah. Nak tunggu 2 tahun sampai ajal aku makin lemah. Nak bernapas susah. Asyik cungap-cungap aja. Terbaring-baring je. Kan? Asyik baring je, lemah je. Tapi ajal belum sampai. Kan? Salah siapa? So, okey, ini bukan ceramah, ini bukan ceramah, tapi saya cuma nak bagi tahu bahawa agak tersasar kalau kita dengan sembrono mengatakan jangan risau, tak mati pun kena COVID. Jangan risau, tak mati pun kena COVID. Betul. Sama dengan jangan risau, tak mati pun kena HIV. Sama. Berapa ramai orang betul. Lalah dapat stroke. Betul, Mas Zarin. Saya setuju. Kerana kita degil sangat, tak mau jaga kita punya kesihatan, kena stroke, terbaring. Nak tunggu 2 tahun lagi, nak mati lagi 2 tahun. Mati tuan-tuan takkan cepat walau sesaat, takkan lambat walau sesaat. Kalau dah kata dah tulis pada 18 bulan 11 pukul 4 petang, 4:12 minit petang, tepat time tu, tepat time dia mati. Tapi nak menuju mati, mungkin stroke, terbaring kena stroke. Kan? So kalau kata COVID takkan membunuh orang, bagi saya silap tuan-tuan. COVID memang takkan membunuh, tapi COVID boleh melemahkan sistem tubuh kita. Tuan-tuan, siapa sangka saya sekarang ni cepat penat? Siapa sangka saya sekarang ni cepat jadi macam darah tinggi naik? Aku tak pernah ada darah tinggi selama ni. Tiba-tiba sekarang ni naik. Selalu pening kepala. Bukan sebab COVID. Tapi COVID telah menyerang sistem saya mungkin. Tuan-tuan, kawan saya tuan-tuan tak pernah ada sakit jantung. Tiba-tiba baru-baru ni dia masuk ward, disyaki sakit jantung. Doktor kata kemungkinan COVID yang dia kena time tu, attack jantung dia ketika dia lemah. Tuan-tuan, berapa ramai kawan-kawan saya sekarang ni pergi kedai lemah, lembik. Betul COVID tak bunuh dia orang, tapi COVID melemahkan sistem dia orang. Tuan-tuan, contoh paling baik suami pada Puan Aiza. Kalau Puan Aiza ada, dia boleh sahkan tuan-tuan. Puan Aiza mungkin boleh sahkan. Suami Puan Aiza, dia ada masalah apa? Masalah jantung ke masalah paru-paru? Saya lupa dah. Dia memang ada masalah something lah, organ dia. Dia memang ada masalah. Okey. Kemudian dia kena COVID. Dia kena COVID tuan-tuan. Dia kena COVID.
Baru 3 hari dekat wad, tiba-tiba dia kena dikomakan. Sebab dia dah jadi macam tak boleh bernapas. Makin teruk. Lepas dikomakan, selang sehari, dia meninggal dunia. Meninggal dunia kerana paru-paru tu. Bukan COVID, tapi COVID telah melemahkan paru-paru dia. Itulah dia punya asbab dia. Cuba cakap, cuba berfikir secara bijaksana. Itulah dia punya asbab dia. So kalau dia kata saya tak setuju, kita panik terlampau-lampau semua ni, COVID tak bunuh orang. Tak ada orang mati kena COVID. Korang silap besar, tuan-tuan. Contoh, tuan-tuan. Contoh lagi. Allahu Akbar. Contoh, arwah kepada mak teh saya. Arwah mak teh saya. Arwah kepada pula. Arwah mak teh saya. Okey? Dia tinggal di rumah saya dulu. Dekat depan ni. Dulu dia tinggal saya. Dia ada darah tinggi. Darah tinggi dia agak kuat juga, tuan-tuan. Dia kena make sure makan ubat setiap hari. Tapi dalam seminggu 2 tu, saya tak tahu rupanya dia ni tak makan ubat. Tiba-tiba satu hari dia masuk bilik air, tiba-tiba saya dengar bunyi dung kuat. Saya diam je, apa jadi ni? Lama tak keluar bilik air. Saya sepak pintu, terbaring, tuan-tuan, terbaring, angkat pergi hospital, masuk dalam ward semua everything, emergency room, dia orang check semua everything. Dia orang kata apa, Cik Azrul, susah nak diselamatkan sebab dia dah mula menyebabkan otak dia berdarah. Pecah. Sebab darah tinggi tu naik, dia attack pecah. Berdarah otak dia. So lepas 4-5 hari dia meninggal. Dia meninggal bukan kerana darah tinggi tu, tuan. Kerana pecah ni. Tapi darah tinggi tu yang buatkan dia pecah. Itulah dia punya asbab dia. Faham tak korang ni? Orang sakit jantung, kenapa KKM kata jangan bagi orang sakit jantung ataupun mereka yang berisiko ni terdedah kepada COVID? Sebab apa? Sebab mereka ni berisiko. That's why orang yang umur 60 tahun ke atas bahaya. Kita ni, okeylah cikgu, aku peduli apa? Aku ni strong. Cakap punya letak sup. Tak sup ke? Tak sup apa lagi? Belagak lah. Tak sup kan? Tak sup. Dah apa dah. Belagak lah. Belagak. Aku ni strong. Aku atlet. Aku ni kuat. Aku takkan kena apa-apa. Adik saya, tuan-tuan. Kalau adik saya dengar, minta maaf. Saya share sikit cerita dia. Adik saya atlet. Pagi jogging, petang naik basikal. Pagi jogging, petang naik basikal. Tiba-tiba senang je. Allah tunjuk mudah je. Main bola sepak je. Tak payah sibuk-sibuk. Pergi main bola sepak je. Pam, ligamen putus. Hari ini masuk wad, simen. Tak bergerak, terbaring. Simple je. Bukan ligamen terputus sebab yang tadi main basikal tu. Tapi mungkin dah terlampau stres. Dia punya kaki dia terlampau kerap digunakan. Terlampau penat mungkin. Kena sikit, putus. Sama dengan COVID, tuan-tuan. That's why dia kata jaga. Jangan sampai kita kena. Tuan-tuan, cakap bolehlah. Aku ni kuat, tuan-tuan. Aku ni yang cakap ni pun kuat, tuan-tuan, sebelum ni. Sekarang ni lembik, sekarang ni duduk je. Pergi office pun nak bangun, duduk, penat. Bangun sikit, duduk, penat. Bangun sikit, duduk, penat. Sedangkan aku ni dulu kuat ni. Atlet silat kot. Wakil negara kot. Bukan sembang-sembang kosong. Saya pernah wakil sampai peringkat Asia. Main silat. Bukan sembang kemas, tapi ya. Tapi kena COVID, sekarang ni aku lemah. Aku tak pernah naik BP pun. Tak pernah naik, sekarang aku lemah. So, mujurlah aku ni tak ada darah, tak ada jantung problem. Tak ada paru-paru problem. Kalau ada, mungkin aku akan lebih teruk lagi. Korang faham tak ni? Korang faham tak? Kalau faham, break kejap, minum air. Siapa ni? Cappuccino JJ. Siapa ni? Saya Cikgu Azrul. Seorang bekas cikgu sekolah, sekarang wartawan. Wartawan di Kumpulan NSTP. Dah 15 tahun jadi wartawan. Bukan nak belagak. Kalau korang sentiasa mempertikaikan saya nak bagi tahu saya ialah wartawan yang berpengalaman 15 tahun buat coverage pasal pelbagai isu. Dan untuk makluman korang, saya dah kaji sangat-sangat mendalami pasal COVID ni sejak daripada 16 Mac PKP diumumkan sampai sekarang. So kalau korang kata saya ni tak layak cakap, tak apalah.
Yang lebih layak bercakap pasal penyakit ni ialah siapa? Doktor lah. Doktor lah. Itu pun orang bertikai. Datuk Tan Sri Nur Hisham ni Freemason. Tan Sri Nur Hisham ni ejen Yahudi. Ejen Dajjal. Fitnah korang. Korang ni buat fitnah hebat. Macam korang ni tempat korang dah hemat syurga dah. Aduh. Okey. Mak Tupperware. Wah, tak kenal Rosario . Tengok mak tahu Tupperware. Okey. Alright, jap saya baca komen jap. Tuan-tuan. Minta voucher. Saya tunggu lama dah, Farul. Voucher entah bila. Tuan-tuan, sementara saya bagi hilang saya punya penat, tuan-tuan. Penat nampak? Nampak tak penat? Nampak tak penat? Siapa kenal saya? Farul kenal saya, Farul? Kenal kan? Kak Sarah kenal saya. Kak Zeha kenal saya. Siapa yang follow daripada saya buat live bulan 3? Siapa yang follow saya daripada awal bulan 3? Belagak Cikgu Azrul ni. Belagak. Kalau buat live angkat tag media, tunjuk aku ni media. Cik belagak. Buat live 2 jam. Heavy. Strong. Sekarang ni nampak baru sejam. Dah mengah. Dia tarik nikmat mudah je. Tapi itulah dia. Kita merasa. Sementara nak menunggu saya ni hilangkan saya punya mengah ni, tuan. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan. Saya alhamdulillah berkat usaha keras kita semua sebenarnya. Saya punya buku yang saya buat pada ketika saya sakit. Time saya baru keluar wad. Saya tulis buku ni. Saya dah pun hantar buku ni ke kilang. Dan insya-Allah minggu depan siap. So saya masih lagi buka pre-order ni kepada semua. Siapa yang nak order silakan. Sebab saya buat dengan duit sendiri tau. Tak hantar pada penerbit. Tak mampu hantar pada penerbit. Bukan tak mampu. Saya macam malas. Saya buat sendiri, duit sendiri. So bila duit sendiri, saya buat sikit lah. Saya cuma print sikit. Sangat sikit. Limited edition. Jadi sudah ada lebih kurang separuh daripada saya print tu, dah ada orang booking dah. Pre-order. Jadi masih lagi ada separuh lagi ni. Siapa nak cepat. Boleh PM saya. Boleh PM ataupun WhatsApp saya punya nombor. Sebab buku ni complete. Saya namakan buku ni sebagai alibi writing. Alibi writing maksudnya siapa yang pegang buku ni, dia boleh tengok apakah bukti-bukti jelas yang menunjukkan langgarnya SOP di Sabah, apa yang berlaku di Sabah, macam mana pengendalian wad dekat wad 43 dekat wad Sungai Buloh, macam mana orang-orang COVID diuruskan, macam mana kita keluar wad masuk wad. Korang kena beli buku ni. Tak mahal, hanya RM25. Boleh PM tepi. Boleh WhatsApp saya, korang boleh bersama memiliki buku ni. Dan korang akan dapat, inilah dia alibi. Dalam tu semuanya warna, full color. Bergambar penuh, gambar Sabah, gambar dalam wad, korang tengok sendirilah. Tengok sendiri. Okey, baik. Kita come back to issue. Nak sign, insya-Allah boleh. Kalau mengah tukar dengan kad casual, baik. Apa kata sementara saya tenangkan fikiran saya hari ni penat. Saya mengaku saya tengah mengah. Jap, ambil nafas dulu. Cuma tuan-tuan, nak bagi tahu satu benda lah. Sedap pula Okey, one thing. Stop lah. Hentikan segala persepsi buruk ataupun tanggapan buruk ataupun stigma yang tak betul pasal orang COVID. Saya sampai hari ini, tuan-tuan, masih dengar banyak cerita. Semalam, kawan saya datang dekat saya punya office. Kawan saya tu dia dalam unit lain lah. Dia datang dekat saya. Dia bagi tahu dekat kampung dia, di Kelang, bapa kepada pesakit COVID, bapa bukannya yang dia tu yang kena tu, bapa dia ni. Bapa dia dah sebulan tak boleh buka kedai makan di kampung. Orang kampung belum benarkan dia buka kedai sebab anak dia COVID. Bengong bin bangang. Dah sebulan bapa dia tak boleh nak berniaga. Orang kampung tak benarkan buka kerana anak dia kena COVID. Apa kena mengena? Saya sendiri, tuan, pergi office. Penat nak menjawab. Penat campur jenuh, penat nak jawab orang punya soalan.
Lalu aja engkau ni Azrul kau keluar. Cik, soalan dengan gaya-gaya bos-bos. Cik, engkau ni Azrul kau keluar buat ni. Doktor ada bagi tak surat mengatakan kau dah memang negatif? Tak ada pun bos. Tak ada. Kalau tak ada macam mana kau boleh keluar? Saya pula kena explain. Bos, kan KP kata, yang bercakap ni orang media juga. Orang media takkan tak dengar sidang media KP kesihatan. Kan? Saya pula ajar. Bos, KP kata selepas 8 hari, COVID takkan macam kita orang lain, bos. Bukan sekali dia cakap, hari-hari dia akan, bukan hari-hari, tapi selalu dia ulang. 2 hari lepas, media tanya lagi, Tan Sri, berapa lama COVID ni boleh macam kita orang lain? Tan Sri ulang lagi. Hari ni dia sebut lagi. Allahu Akbar, tak pahai-pahai juga. Tanya pula, kalau macam tu, masa kau keluar, dia orang ada buat swab test ke tidak? Bos, Tan Sri dah kata, kalau macam orang macam saya ni, kalau buat swab test masih lagi positif. Nak negatif bila? Tak tahu, boh. Tak tahu. Tapi soalan datang bertubi-tubi. Tanya itu ini. Tanya tak habis-habis. Lah aku share dekat wall aku. Kau tengok sendiri video tu. Bagi faham sendiri. Orang kita tak pernah faham. Tak pernah. Bukan tak faham. Buat tak faham. Sedangkan dia orang tengok PC hari-hari. Apa dia orang nampak? Cuma nombor. 800 lebih. Aku tengok Malaysia. Memang habislah Malaysia lepas ni. 700 lebih. Nampak? Ranap Malaysia. Lah itu ada langgar SOP lagi. Itulah buat lagi PRU. Nampak itu aja. Tang ilmu besar yang KP ajar. Ilmu penting pasal tempoh pengaraman ni. Tak nak belajar pula. Tempoh pengaraman, incubation period. Tak nak belajar pula. Tempoh kadar keboleh jangkitan. Tak nak belajar pula. Tak apa, beli buku aku. Beli buku kau baca sendiri. Kau baca, kau bagi faham pasal apa yang berlaku di sebalik pesakit COVID-19. Kau faham sendiri. Okey, faham tak? Sekejap. Okey, saya buka kepada soalan-soalan. Sementara saya hari ini saya nak stop awal, tuan-tuan. Saya terpaksa stop awal. Sebab yang pertama, saya dah mula rasa tak sedap. Hidung dah mula sumbat. Saya kena stop awal. Sejam 10:45 ke, saya stop. Saya buka kepada soalan-soalan. Kalau ada yang nak bertanya apa saja pasal COVID-19, insya-Allah cikgu COVID kena COVID ni akan menjawab. Cikgu COVID kena COVID. Ada yang kata lawaklah tajuk tu kan, tapi apa nak buat, tak apalah. Okey, harap engkau tak dijangkiti COVID lah ya. Kenapa Iskandar? Kenapa? Okey. Hari ni sembuh. Okey, ni good point. Hari ni sembuh 1,000. Mungkin 2-3 hari ni kes sembuh banyak. Betul? Betul? Saya setuju Zizan Chu. Kes sembuh takkan turun 500. Korang pegang sebenarnya point. Kes sembuh takkan turun 500 bermula hari ni dan ke depan. Bermula hari ni dan ke depan kes sembuh takkan kurang 500 sehari. Sebab apa? Belajar. Saya dah beritahu awal-awal dah. 14 hari confirm keluar wad. Walaupun engkau tu positif bila sekalipun, 14 hari engkau akan keluar wad. Bukan 14 hari, mungkin 5 hari, mungkin 6 hari, mungkin 7 hari. Depends pada bila engkau kena COVID ataupun bila engkau kena swab ataupun bila engkau kena simptom. So, tak macam dulu dah. Dulu sampai 2 bulan, 3 bulan, tak tahu bila keluar wad. Sekarang dah memang set dalam mind dah. Masuk wad, jangan risau. Ramai kata, Allah, aku masuk wad habislah. Aku masuk wad bila nak keluar ni. Doa bertalu-talu. Alhamdulillah kawan-kawan kita asyik berdoa. Tapi soalan yang tak perlu nak korang fikir. Ramai tanya, cikgu masuk wad bila keluar ni? Jangan fikir. Korang boleh kira. 14 hari, maksimum aku akan keluar. Maksimum. 5 hari mungkin. 6 hari mungkin. 7 hari mungkin. So, tuan-tuan, bila 14 hari confirm keluar, pada 14 hari yang lalu, kalau dalam data 800 lebih tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ini ada 659 kes baru. Tuan-tuan, hari ini ada 659 kes baru hari ini, iaitu pada buanglah angka 31, katalah hari ini 1 hari bulan. Katalah hari ini 1 hari bulan. 1 hari bulan 11 katalah. Okey? Hari ini ada 659 kes baru. Tuan-tuan, 14 hari lagi 659 ni akan keluar. Kecuali jika mereka ada simptom kronik.
mereka batuk teruk, mereka sakit teruk, mereka akan ditahan dalam wad. So kita ambil kira lah 659 yang masuk hari ni, tolak yang teruk-teruk ni, katalah tolak 100, ada 400 lebih yang akan keluar lagi 14 hari. Mungkin bukan 14 hari, mungkin dia orang keluar lagi 10 hari. Mungkin lagi 8 hari. Mungkin lagi 7 hari. Depends bila dia start bergejala atau bila dia diambil saringan. Contohnya 659 yang masuk wad hari ini, mungkin antara mereka sudah pun mula demam 2 hari lalu. Jadi mereka telah pun dapat 2 hari diskaun. So, dalam wad cuma 12 hari. Ataupun, okey, yang masuk wad hari ini ada 659, mungkin mereka punya swab tu dibuat pada 3 hari lepas. Mana boleh swab hari ni tahu hari ni kan? Jadi, saringan dibuat pada 3 hari lepas. Tiba-tiba hari ni baru confirm hari ni masuk wad. So, 3 hari dah diskaun. Ada baki lagi 11 hari. Tak adanya yang duk wad 14 hari. Tak ada, kecuali orang yang ada masalah bergejala, masih lagi batuk sebagainya. Kalau dia masuk tanpa gejala, dia okey, tak ada 14 hari. Korang pegang statement saya. Tak ada 14 hari. Paling lama pun 10 hari, 11 hari dah boleh keluar. Saya cuma 9 hari dalam wad. Itu orang risau. Itu ramai tanya, engkau itu masuk 1, engkau masuk 5 hari bulan. Engkau masuk 4 hari bulan. Engkau keluar 13. Baru 9 hari. Makna engkau ni belum cukup 14 hari. Bahaya ni. Itulah bengong. Bengong ben bangang. Tak mau belajar. Tak mau mengaji. Saya masuk pada 4 hari bulan. Tapi saya dah buat swab test pada 30 hari bulan. 30 hari bulan sampai 4 hari bulan dah jalan 5 hari. Ingat tak? 30 hari bulan sampai 4 hari bulan dah jalan 5 hari. Dah diskaun 5 hari. Campur 9 hari, campur lagi 9 days, campur 9 hari dalam wad, jadilah dia 14 hari. So saya dah pun genap 14 hari bermula daripada tarikh saya diambil swab test. Bila saya kena COVID, bukan pada 30, mungkin pada belakang lagi. COVID hanya akan menjangkiti orang lain dalam tempoh 8 hari saja. So saya ni mungkin kena COVID pada 27 hari bulan. Jadi sebenarnya lagi selamat. Itulah orang kita ni takut dengan pesakit COVID. Orang kita ni skeptikal dengan pesakit COVID. Sedangkan sebenarnya tuan-tuan, saya dengan bangganya mengumumkan, saya pergi dekat office, saya jumpa dengan kawan-kawan saya. Saya kata apa dia orang? Saya kata, korang tak perlu risau dengan aku tau. Sebab aku ni confirm dah selamat. Aku ni confirm ada COVID sebelum ni. Dan COVID aku ni takkan pergi orang lain dah. So, korang tak perlu risau dengan aku. Siapa yang korang kena risau? Korang patut risaukan kepada kawan-kawan kita yang pergi assignment, yang pergi tempat-tempat yang ramai orang, yang rendah ramai orang, terbuka mask bagai, langgar orang tak pakai mask bagai, dan dia mungkin kena COVID time tu. Dan bila dia balik office, dia ni lebih bahaya daripada aku ni. Sebab aku ni dah memang sah bekas pesakit COVID, yang COVID aku ni takkan pergi kat korang. Yang korang patut risaukan ialah kawan-kawan kita sekarang ni tengah langgar SOP ni. Yang pergi ke location ni, yang mungkin balik ke office, bawa balik COVID bersama. Aku ni memang tengah bawa COVID, tapi COVID aku ni dah takkan pergi pada orang lain dah. So aku ni jangan risau. Tapi orang kita takut sangat dengan pesakit COVID. Sebab apa? Bagi dia, pesakit COVID ni confirm ada COVID. Sedangkan sebenarnya, korang tahu tak, dekat hospital, yang confirm ada COVID ni lah yang paling selamat. Sebab apa? Dah memang confirm ada. Senang nak handle. Confirm ada, letak setempat, korang duduk dan diam situ. Yang tak ada, dia payah ni. Yang tak ada dan belum confirm ada. Kena letak tempat yang betul-betul. Contoh macam Jasmine. Kita punya sahabat kita dalam kita punya sahabat pencerita, Jasmine tak ada COVID, tapi dia dibuat swab test 2 kali. 2 kali buat swab test pun negatif. Tapi pada awalnya, apabila dia bergejala, dia orang suspek mungkin COVID. Payah tau. Bila suspek mungkin COVID, nak letak kat mana? Nak letak dekat wad COVID tak boleh. Dia belum COVID. Nak letak dekat wad kat mana? Nak letak dekat wad biasa pun tak boleh. Buatnya dia tu COVID, jangkit orang lain pula. Nak letak kat mana? Kena dia asingkan betul-betul. That's why
Sahabat saya, Syazlan yang apa nama masuk wad sebelum ni kerana dia jadi pernafasan dia lemah, kena letak wad seorang-seorang. Sebab nak letak dekat wad COVID tak boleh, dia belum COVID. Buatnya dia tu memang negatif, berjangkit pula dalam wad COVID. Lagi naya. Nak letak dekat wad biasa, wad orang lain pun bahaya. Buatnya dia tu ada COVID, berjangkit orang lain pula. So kan pening pala nak handle orang macam ni, yang tengah-tengah ni confirm pun tidak, tak confirm pun tidak, belum tahu ni. Macam aku ni senang. Hang COVID, nah aku campak kau dekat sebuah bilik ramai-ramai, COVID semua. Senang handle. Bila keluar wad, boleh belagak cakap dengan orang lain, aku ada COVID tapi COVID aku takkan pergi pada korang. Takut apa? Tapi bagi mereka yang tak tahu cerita ni, contohnya macam wife saya. Okey, wife saya. Dia dibuat swab test. Dibuat swab test pada hari pertama ketika saya masuk wad. So dia ni PUI, Person Under Investigation. Kontak rapat. Okey, maksudnya belum confirm dia ni ada ke tidak. Tak sure ni, tak sure. So, nak pergi mana? Nak keluar rumah tak boleh. Buatnya ada, macam mana? Tapi duduk dalam rumah, boring gila. Sebab aku ni tak confirm pun ada. Aku nak keluar tak boleh. Dalam rumah pun boring. So, bila jumpa orang nak rapat pun, jangan rapat sebab aku ni belum confirm ni. Kan payah. Aku kena stay di rumah. Nak jumpa orang tak boleh. So, dia jadi macam agak-agak, jangan, jangan, boleh ke? Macam tu. Payah. Kan macam aku ni senang. Letak dekat wad, habis cerita. Nak rapat? Jangan, aku ada COVID. Bila keluar nak rapat, meh lah. Aku punya COVID tak kuat dah. Nampak tak? Itulah sebenarnya dia punya hikmah dia. Faham tak? Tapi orang kita tak. Orang kita ni pantang dengar COVID. Oh jangan. Dia ni selamat ke tak selamat ni? Dia ni bahaya ni. Sampai bapak tak boleh berniaga. Sampai orang kampung tak bagi bapak buka kedai berniaga. Apa kebengong? Kan? Apa kebengong? Aduh. Tuan Cik Mat Khair baru follow Cikgu Azrul. Tuan tak kenal lagi tu sebab tuan salah faham. Apa yang dia cakap? Apa dia cakap? Tuan Cik Mat Khair, kalau saya ada salah cakap, saya minta maaf. Setiap manusia ada kelemahan dia. Jangan menghina, jangan mengeji, jangan kita terus menghentam. Kalau saya salah, perbetulkan. Boleh PM tepi. Nombor telefon saya ada, Ania. Saya buka balik iklan ni. Sambil-sambil korang tengok. Yang mana yang tak puas hati saya, boleh PM saya. Saya tak ada masalah untuk berdebat dengan siapa-siapa pun. Saya suka buat kawan. Siapa yang nak bermusuh, saya alu-alukan sebagai kawan baik saya. Mudah aja. Hidup ni tak lama pun. Ini bukan bumi ni pinjaman je. Nak bergaduh pun tak ke mana. Kan? Kat akhirat, dalam kubur seorang-seorang juga. Kat akhirat, syurga neraka belum sure. So duduk dekat bumi ni, kita berkawan selagi mana mampu berkawan. Kan? Nak menghina, nak mengutuk, nak mengeji, janganlah. Kan, janganlah. Sampai bila kita nak asyik skeptikal, nak asyik pantang orang buat live sikit, tuan-tuan. Orang kita dia pantang. Dia pantang tau, tengok orang bercakap tentang apa sahaja yang dia rasa orang itu bukan ahlinya. Okey? Contohnya macam dulu siapa ingat Akil Hai? Tahu Akil Hai? Ustaz Akil Hai, penyanyi rock dulu. Bila dia bercakap, dia bagi ceramah, orang kata apa? Dia ni bukan selayaknya bercakap. Dia ni bukan ustaz, dia ni dulu rock. Sedangkan perkongsian ilmu, tak kira siapa tuan-tuan. Ilmu boleh dikongsi oleh sesiapa saja selagi mana dia bercakap pada tempat yang betul. Dah, tu je. Kan? Saya minta maaf Saya minta maaf kepada yang kurang selesa dengan saya punya tu. Saya minta maaf. Okey? Malulah dengan family tu. Awak doakan orang tu nak mampus elok ke tu. Apa ni? Saya doa ke? Apa ni? Ke komen tu orang lain. Tak apa. Nanti orang tanya pula kenapa guna tajuk cikgu COVID kena COVID. Sebab bukan ke wartawan. Nak jadi isu jadilah. Biarlah. Cikgu bacalah soalan. Sorry Miss Zila. Saya termiss. Tadi saya tengah-tengah syok sembang. Lupa dah nak baca soalan. Tadi buka soalan, korang lambat sangat tanya. Kan? Okey, lambat tanya. Okey. Soalan dah jauh alamak. Ada orang hantam saya ke? Lantaklah dia orang. Biarlah malah fikir lah. Malah fikirlah.
Okey, support. Saya setuju. KWSP 10K. Boleh. Saya setuju. Saya bersetuju apa Rol? Saya bersetuju. Ada rasional dia. Okeylah, baik. Last but not least, saya minta maaf kalau saya terlepas saya punya soalan tu. Cuma okey. Kenapa Cik Mat Khair kata apa ni? Ahmad Zahidi. Terlampau kasar ke? Kalau dia berkasar, saya maafkan dia. Kalau saya yang salah, saya minta maaf. Okey, dah. Udah tu. Okey, udah. Cikgu COVID jangkiti COVID. Memang saya kena COVID pun. Cikgu COVID kena COVID. Betul lah, sama je. Okey. Before saya tutup saya punya live, sekali lagi bagi mereka yang belum lagi membuat tempahan, saya buka lah saya punya iklan terakhir. Masih lagi ada slot untuk korang nak masuk pre-order. Silakan. Sebelum saya habis buku tu, saya print terhad. Limited. Modal sendiri, limited lah. Hari tu saya buat macam ni, ada orang komen tau. Tengok tu, iklan. Rupanya nak jual buku. Rupanya dia kata apa kan? Tengok tu, nak jual buku rupanya. Apa salahnya saya menjual? Berdosa ke saya jual buku sendiri? Saya tak iklan jual arak tau. Saya tak iklan jual Carlsberg. Saya tak iklan jual dadah. Saya iklan jual buku. Dia marah nanti apa tengok tu rupanya dia ni nak berniaga rupanya. Salahkah aku berniaga? Nabi pun berniaga. Salah aku berniaga. Dia kata apa tengok tu. Rupanya dia ni buat live sebab nak berniaga. Salahkah aku berniaga? Saya memang nak berniaga pun, tapi saya berniaga ni ilmu. Ini ilmu. Kalau tak nak, tak ada masalah. Kalau nak, dia lalukan. Terhad. Okeylah. Dah tu. Banyak pula sembang. Okey. Ada apa ni? Saya dah order. Thank you Azmi. Okey. Dah. Tak mahu dah. Cikgu kena ada assistant cikgu untuk pin soalan-soalan time cikgu tengah bagi jawapan esei. Ya ke? Saya tadi terlampau miss soalan Alamak. Dulu ada saya punya assistant. Dia sibuk lagi ni. Okey, Iskandar. Wow, maaf apa ni. Hasil usaha tunggal kerjaan cikgu tak tunggu. Thank you. Ramai je pun live jual berniaga kan. Apa masalahnya? Saya sambil saya bagi perkongsian, saya selit juga. Kan? Selit sikit-sikit. Bukanlah sampai daripada A to Z berniaga. Kalau ya pun A to Z berniaga, apa salahnya? Kan? Perniagaan itu sunnah. Berniaga itu sunnah. Salah ke orang berniaga? Korang ni pun cari rezeki. Support. Patutnya bila orang kita berniaga, support bagi rezeki. Bukan dengan menghina, bukan dengan mengecam. Kalau dia berniaga benda yang halal, support lah. Saya berniaga buku ni halal. Dengan ada ISBN. Ikut undang-undang semua komplit. Kan? Salah ke? Kalau saya jual arak dalam ni, kau nak marah, saya lalukan. Marahlah. Kan? Tuan tolong komen sikit. Ibu bapa yang kena kuarantin 14 hari di rumah tapi hantar anak dia ke taskar. Macam mana tu? Tak betul lah. Bapa dengan mak kena kuarantin di rumah. Anak hantar taskar. Tak betul lah. Lagi baik sebenarnya anak duduk sekali tak apa. Betul. Saya cakap tu orang ni. Lagi baik anak. Kalau anak tu daripada day one mak dia kuarantin. Dah letak macam saya punya wife saya. Dia kena kuarantin. Anak kami terus letak di rumah mertua. Tak apa. Itu okey. From day one dah letak di rumah mertua. Tak apa. Tapi kalau from day one anak dah ada sekali, tak apa duduk sekali 14 hari. Tak ada hal. Kalau tiba-tiba anak tu dijangkiti pun tak ada masalah sebenarnya. No hal. Tapi bahayanya kalau dia ada simptom. Itu bahaya. So pandai-pandailah. Pandai-pandai monitor. Yang penting monitor. Jangan ada simptom. Jangan sampai kita ada simptom. Batuk, demam semua tu bahaya. Atau kalau anak ada masalah asma apa ke, janganlah. Bahayalah. Sebab dia ada masalah lain. Konflik lain kan? Komplikasi lain. Bapa ada masalah jantung. Janganlah duduk sekali. Tapi kalau kata bapa dengan mak kuarantin COVID 14 hari, tapi anak hantar pergi taskar hari-hari, tak boleh lah. Kalau hantar pergi taskar untuk stay di taskar, dulu ada tau. Saya punya kawan saya dekat Bangi, dia buka taskar dan dia terima untuk ambil anak tu simpan 14 hari, dia jaga. Selama 14 hari mak bapak jangan datang. Dia jaga sampai habis kuarantin. Itu untuk nak mengasingkan anak dengan family. Itu boleh. Tapi kalau hantar hari-hari balik rumah tak boleh lah. Salah caranya.
salah caranya. Okey. Alright, saya kira itu juga. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian bermanfaat. Okey, saya tamatkan sebenarnya live tuan-tuan. Saya minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa. Kalau saya ada menyinggung perasaan, kalau saya ada menyebabkan kurang rasa kurang selesa, kalau kurang rasa macam saya terlalu keterlaluan dalam buat live ni, saya minta maaf. Yang baik dan buruk semuanya memang kuasa Allah. Tapi saya yang menyampaikan dia, khilaf ialah khilaf saya. Tapi khilaf saya ni pun sepatutnya memang kuasa Allah. Itu je. Khilaf pun kuasa Allah, betul pun kuasa Allah. Tapi khilaf itu ialah memang salah saya. Saya minta maaf. Saya minta maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Live saya ni jangan ada yang berdendam. Cuma kalau saya scroll balik komen, kalau saya jumpa yang terlampau negatif, yang terlalu menghina, yang terlalu provokasi, saya minta maaf, saya memang terpaksa block korang. Saya tak nak wall saya dipenuhi dengan komen-komen yang berbaur tak elok, negatif. Tak naklah. Saya tak nak positif. Saya tak nak positif. Udah cukup saya positif. Udah. Jangan doa Cikgu Azrul terus kekal positif. Aku tak nak positif dah. Tapi aku nak berfikiran positif. Okey lah. Baik. Saya kira itulah dia. InsyaAllah kita stop hari ni. Stop di sini. Kita akan buat balik live insyaAllah pada hari Rabu mungkin. Hari ni hari Sabtu kan. Saya buat live 2 kali seminggu cukup lah kot. Ramai kata cikgu buatlah hari-hari cikgu macam dulu. Tak boleh lah. Azrul ni bukan Azrul dulu yang larat lagi kot. Dah tua dah. Tahun lepas umur saya 41. Tahun ni umur saya 42. Dah meningkat setahun. Jadi saya buat seminggu 2 kali. Rabu dan Sabtu. So, okay. Kalau nak follow sebenarnya live 2 kali seminggu Rabu dan Sabtu. Tapi korang kena share lah. Bagi live ni ramai orang tengok. Okay. Jangan lupa, siapa yang belum beli, support saya. Beli buku ni. Ada 700 orang lagi yang sedang menonton. Saya panggil anda semua. Anda tidak akan rugi memiliki buku Cikgu COVID Kena COVID. Anda tidak akan rugi. Saya jamin korang, anda tidak akan rugi. Satu perkongsian rare. Satu perkongsian yang rare dan raw. Rare and raw. Segar, tepat dan susah nak dapat di mana-mana. Kerana pengalaman saya sebagai seorang wartawan yang dijangkiti COVID-19, pengalaman saya buat coverage dekat Sabah sampai masuk ke Wad 43. Saya ajak 700 orang ni, saya ajak korang laburkan nilai yang sedikit untuk bantu saya menyampaikan dakwah kecil kepada semua orang. Dakwah kecil saja pada semua orang. Baik, itu je. Berjumpa lagi. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua. Bertemu kita kembali pada hari Rabu hadapan. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Salam ukhuwah, salam Islamiah. Bye-bye semua.